Okey, sebelum anda lihat video ini, saya ingin memperkenalkan guru bahasa Melayu saya semasa di tingkatan 6, iaitu Puan Fazliana binti Muhammad Saleh. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum dan hai. Terima kasih kepada yang sudi tengok video ni. Pada video ni nak share macam cara nak belajar bahasa Melayu SEM 1 tingkatan 6. Wow. SEM 1 tingkatan 6. Sebenarnya SEM 1 tingkatan 6 ni, bahasa Melayu SEM 1 tingkatan 6, wajaran ni paling tinggi sekali. 33%. 33%. Banyak sangat. Macam kita akan belajar tentang karangan. Kedua ni belajar tentang tentang apa? Bunyi-bunyi tu panggil apa tau? Tak ingat. Sorry, tak ingat. Dan yang ketiga macam karangan. Lepas tu yang ni nota-nota, macam nota-nota baca banyak jenis lah. Yang ketiga ni belajar analisis kritis. Yang nombor 2 ni tak ingat. Sebab takut salah sebut. Nanti salah sebut nak sama SEM 2, nak sama SEM 3. Tak apalah, yang penting belajar 3 benda tu ya. SEM 2, SEM 1 belajar 3 benda ini. Okey, pertama sekali nak cakap terima kasih kepada yang sudi. Dan nak cakap, saya bukanlah pelajar full-flat. Saya hanya nak berkongsi ilmu dengan anda. Mungkin bermanfaat untuk setengah orang, mungkin tidak bermanfaat untuk setengah orang. Tetapi walaupun sebegitu, jika anda rasa ini bermanfaat, tengoklah. Sesiapa yang nak dapat ABM, tengok. Sebenarnya saya bukan pelajar dapat ABM. Saya hanya dapat A- sahaja, bukan A solid, A-. Tapi saya nak berkongsi juga kepada setengah orang. Saya sebenarnya merupakan seseorang yang sangat suka bahasa Melayu daripada sekolah rendah sampai dekat 6, dan you sekarang pun suka sangat bahasa Melayu. Kenapa suka? Tak tahulah nak kata, memang suka lah. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, memang target akan dapat A. Exam apa pun dapat A. PSR A, D3 A, SPM pun memang nak dapat A. Memang A, 3 ni A. Memang form 6 dia tak dapat A tu, dia cuma dapat A-. Dia ada tolak juga situ. Boleh lah. Okay, nak share pasal, mula-mula nak share pasal karangan. Karangan, kita akan belajar karangan tidak berformat. Maksudnya lain sikit daripada SPM. SPM akan ada karangan berformat dengan karangan tak berformat. Tapi yang STPM karangan tidak berformat. Tidak berformat maksudnya tak ada lah format apa-apa. Tulis ikut suka kita lah. Berapa patah perkataan? Ya Allah, sorry tak ingat. Tak ingat. Tapi yang tahu, yang ingat ada pendahuluan, mesti ada pendahuluan, ada penutup, ada kesimpulan. Yang tak, yang ingat tidak berformat. Tidak berformat padahal baru setahun tinggal. Lupa dah noh. Tak apa. Nak berkongsi sikit tentang macam mana nak buat karangan. Mungkin ada yang macam karangan, sebab karangan BM form C ni dia panjang. Ada orang duk cerita macam benda yang sama saja, ada yang macam duk cerita macam ulang-ulang benda yang sama. Okay, nak share sikit macam nak buat karangan BM. Macam mana nak buat karangan BM ya, karangan BM. Lagi satu nak cakap, bukan nak riak ke bangga riak ke apa. Nak cakap masa SEM 1 kerana dapat B+, tapi ulang dapat A solid. So SEM 1 alhamdulillah rezeki. SEM 1 tu buat elok ya untuk BM sebab wajaran tinggi 33%. Banyak tu, paling banyak sekali. Okay, macam mana nak tulis? Nanti kerana macam ni macam benda adalah tulis sesuatu kat sini. Formula dia ialah ambar coket. Ambar coket. A M B A C O K E P. Okay, ambar coket. A tu apa? A tu apa? Kalau contoh soalan dia macam ni. Contohlah soalan dia. Soalan dia tu macam ni, tak ambil lah soalan dia macam
Macam ni je lah soalan dia. Apakah faktor berlakunya bencana alam? Lepas tu mestilah kita kena tulis faktor dia kan. Tulis 5 faktor. 5 faktor berlakunya bencana alam. Karangan PM ada 1 pendahuluan, 5 isi, 1 kesimpulan. Karangan PM ni lagi satu nak pesan, jangan dia buat macam SPM. SPM tak ada macam bak kata perpatah, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana mufakat. Tak payah. Kita straight forward. Cakap je terus. Ataupun bak peribahasa ke, tak ada. Pepatah Arab ada mengatakan tak payah. Straight forward sahaja ya adik-adik sekalian. Nanti nak share amba coket. Amba A besar. A besar A apa? B bagaimana? A apa? M mengapa? B A bagaimana? B A bagaimana? C contoh. K E kesan. P penegasan. Dulu pernah juga ajak kawan buat macam ni. Bagi macam nak bagi senang, kita ingat nak bagi senang kita tulis lah. Macam taklah kita merapu banyak sangat kan. Formula ni sebenarnya formula SPM. Cikgu dulu ajak. Dulu tapi formula SPM amba cukup. COKUP. Amba apa, mengapa, bagaimana, contoh, kesan, ungkapan. Tapi form C tak ada ungkapan, so tak payah bubuh. Tukarlah jadi amba coket. Itulah cerita dia. Contoh ni kan nak baca. Nanti mungkin akan tunjuk dekat video ni. Antara faktor berlakunya bencana alam ialah aktiviti pembalakan secara haram. Itu ialah A apa faktor berlakunya bencana alam. Faktornya pembalakan haram. Okey, yang kedua, hal ini kerana kawasan hutan yang telah ditebang dan tidak digantikan dengan anak pokok yang baru biasanya akan terdedah kepada hujan dan berlakunya hapisan tanah. Mengapa? Sebab hutan yang tidak ditebang ni akan diganti dengan anak pokok yang baru. So berlakulah hapisan tanah. B. Bagaimana? Perkara ini boleh dilihat apabila akar-akar pokok tidak dapat lagi mencengkam tanah. Macam mana benda tu berlaku? B. Bagaimana, macam mana cara benda tu berlaku. Kita kena fikir macam kalau kita buat karangan ni kita fikir A isi dapur, A tu isi lah. B M kenapa benda ni berlaku macam tu. Bagaimana macam mana cara benda ni jadi macam tu lah. Kita kena ingat macam benda macam tu. Lepas tu contoh ni cikgu pernah pesan jangan letak contohnya, letaklah sebagai contoh ataupun buktinya ke ataupun tak mau buat macam tu pun tak apa, tapi buat macam tulis terus keadaan ini ke, perkara ini ke. Tapi macam mungkin sekarang cikgu tak perasan ataupun mungkin kita sendiri tak perasan benda tu. Sebab tu kita letak buktinya ke, contohnya ke, sebagai contoh ke, minta maaf, bukan contohnya, sebagai contoh. Macam kita boleh perasan lah kalau kita baca balik, kita macam oh dia ada contoh, tak apa ada contoh. Okay, ni ayat yang contoh CO. Formula, ikut formula tadi amba coket. Dia sebagai contoh. Antara aktiviti pembalakan haram ialah menebang pokok balak tanpa permit atau kelulusan daripada pihak berkuasa. Keadaan ini lepas tu kesan. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Kesan dia akan meragut nyawa lah. Kesan pembalakan haram ni akan meragut nyawa. Bila kita baca balik, kita teleh balik antara isi dengan soalan tu pembalakan haram. Isi dia pembalakan haram. Faktor berlakunya bencana alam. Kena bagi sama balik. Kita kena tanya diri kita sendiri.
Buat ni kita tanya dari sini. Kita sendiri. Ha, macam tu. Okey. Kesan dia ada. P tu penegasan. Penegasan macam mau cakap kesimpulan lah, lebih kurang kesimpulan kecil bagi isi tu. Oleh itu, pembalakan ini merupakan salah satu faktor bencana alam yang memberikan impak negatif kepada manusia, dan langkah yang efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini. Okey, macam itulah. Benda ni, ambar coket ni boleh guna dekat pendahuluan boleh, isi boleh, kesimpulan boleh. Kalau pendahuluan tu selalunya apa macam kalau buat ni ambar coket ni kan, kalau nak macam tukar-tukar boleh. Macam A tu memang wajib duduk atas, B tu nak tukar dengan bagaimana nak tukar dengan M ke, BA nak tukar dengan M bagaimana duduk atas ke, duduk dulu ke, M duduk bawah ke, contoh duduk atas ke, ikut suka. Cuma faktor tu dengan A tu dengan penegasan tu perlu duduk atas, perlu duduk bawah. Yang lain tu tak apa, mana-mana pun tak apa. Itulah tip untuk karangan. Nak bagi tip, mungkin orang lain ada tip lain. Mungkin ni apa yang Rohana selalu praktikkan semasa di tingkatan 6 ya. Ingat boleh buat dekat pendahuluan, isi atau kesimpulan. Jangan guna ayat-ayat, kiasan-kiasan, ungkapan-ungkapan tak perlu, kongsi tak perlu. Bukan SPM. Straight forward. Tak payah. A apa, M mengapa, B bagaimana, CO contoh, KI kesan, P penegasan. Ada 6. A, M, B, A, CO, KI, P penegasan. 6. Okey, itu untuk karangan. Kalau nak tahu lagi lanjut ataupun bolehlah DM kau dekat IG kau, komen kau kat bawah ni kau. Mana-mana pun tak apa. InsyaAllah saya akan menjawab. Sebenarnya dulu-dulu cita-cita dia cikgu BM. Itulah, tak ada setayang, tak ada rezeki. Kita hanya merancang. Allah sebagai perancang. Anak-anak jadi cikgu BM tapi tak ada rezeki kan. Cita-cita dah jenam pula. Dari sekolah rendah terkubur begitu saja. Tapi tak apalah, ni ajak juga ni, ajak dekat YouTube. Jangan lupa like, komen dan share. Dah. Okey, tu je nak cakap pasal ni, pasal karangan. Karangan ni kena praktikkan, macam kena praktik lah, kena banyak latihan. Jangan duk nak harapkan cikgu bagi je. Cikgu bagi isi tu, cikgu bagi soalan tu, cari isi dia apa. Tahu. Kita kena banyak latihan baru kita boleh dapat, baru kita boleh tengok, baru kita boleh analisis karangan kita tu. Memang karangan ni memang kena banyak latihan. Kok Rohana dari SPM lagi memang suka karangan. Kalau karangan ni memang seronok. Seronok. Hati-hati buat karangan ni. Guna kata nama elok, kata sendi elok. Daripada apa? Tempat. Daripada tu orang, manusia. Kata nama. Lepas tu adalah kata nama. Kata kerja boleh, adalah tu kata sendi. Kena aware elok-elok. Sebab benda ni kalau salah dia potong markah. Kena belajar tata bahasa tu, kena tahu lah. Jangan duk macam main-main. Sebab markah juga tu. Koreksi saja. Susun ayat elok. Itu cakap untuk karangan. Seterusnya nak share pasal yang tak ingat dia tu. Yang kedua dia macam rasanya belajar pasal yang kena buat book tu kan. Sengau tak sengau. Tak ingat. Itali. Kan? Betul tak? Yang pasal tu betul. Aku betul rasanya betul.
Sebab dulu ada buku BM. Lepas tu buku BM tu tak bagi kat siapa pun. Buku lain je bagi kat adik-adik kongsi, junior-junior. Buku BM tak bagi. Lepas tu balik cari, tak jumpa, tak tahu siapa ambil ke, hilang orang buang ke. Sebab toh BM tu dia tak boleh buang, sayang. Okay, tu nak pasal. Kalau yang pasal yang kedua tu, kan banyak tajuk. Macam mana nak belajar dia ialah cara-cara nak belajar BM tu. Yang kedua tu, yang pertama tu memang kena tip karangan tu, memang kena pro lah. Cikgu suruh buat kena latihan tu, memang kena benda-benda penting ya. Ya adik-adik sekalian, buat latihan. Banyakkan membaca. Tu lah ni budak sekarang malas baca. Kita tak. Jadi macam dekat Instagram tu, dalam Instagram memang tak banyak baca. Pilah buka Facebook banyak benda boleh baca. Facebook ataupun cari artikel mana kah. Sila kena banyak membaca. Banyak membaca, bila kita baca tu kita macam tahu kata bahasa betul ke tak. Kita tahu isi ni betul ke tak. Sila kena banyak membaca. Banyak membaca. Jangan tahu scroll Instagram je. Beletang lah pula. Memang suka beletang pun. Okay. Yang kedua tu pasal dia soalan ni. Soalan objektif. Kan objektif. Dia soalan struktur tak tau. Tak ingat lah ya Allah. Seriously tak ingat. Okay, yang pertama nak belajar dia ialah bila cikgu ajak tu, fokus elok. Fokus cikgu. Memanglah kita, tapi BM ni kan, kalau kita macam ni kita tak faham. Serius. Cikgu ajak pun kita faham. Tamu-tamu Cikgu Fazliana ajak, memang seronok. Memang kena fokus elok kalau BM ni. Sila BM ni fokus elok. Cikgu ajak tu dengar elok. Cikgu Fazliana dia ajak macam belajar sat, lepas tu rehat, tidur, lepas tu belajar balik. Macam tu. Tapi dulu korang ni tak suka tidur. Pernah tidur sekali je kot. Sebab kalau tidur tu takut terbabas tidur sampai akhir. Tak pernah tidur. Tidur sekali tu pun sebab penat sangat. Masa time 2 kan saya tidur tak. Tidur sekali je kot. Tidur tak pernah tidur. Masa form 5 dulu kan duduk asrama kan. Duduk nak kena kerja lena lah. Ni masa form 6 ni memang tak lena dalam kelas. Tak lena macam dalam cikgu ajak tak lena. Kalau mengantuk tu berjalan-jalan. Jangan lena dalam kelas ya. Tu lah jangan duk main game. Malam-malam jangan duk main game PUBG ke, Free Fire ke. Saya tahu, tapi saya tidak bermain dengan game-game itu semua. Mungkin lelaki suka, perempuan pun ada yang suka. Kita kena ingat matlamat kita mahu belajar ni untuk apa. Hidup kena ada cita-cita, kena ada matlamat, kena ada niat. Kalau benda tu jadi, jangan masuk saja tanpa tujuan kehidupan. Okay, BM. Fokus elok, cikgu ajak, dengar elok. Lepas tu buka buku, cikgu ajak tu buka buku BM Cikgu Fazliana. Ni Cikgu Fazliana dah sediakan tu lah. Pembeli tu kan. Kalau sekolah lain adalah cikgu pembeli kan. Cikgu ajak tu, kalau cikgu kata apa-apa, tulis dekat tepi dia tu. Macam tepi-tepi tu lah, tepi-tepi buku tu kan, tulis balik. Contoh dalam buku tu lain, cikgu bagi contoh lain, tulis. Kita kena jumpa suatu hari nanti. Contoh yang cikgu ajak. Kalau kita study kan kita kena buku je kan. Lepas tu ingat, tengok betul cikgu ajak. Jangan malas ke sekolah, fokus. Jangan main telefon. Banyak kali ulang, jangan main telefon. Mungkin cikgu tak kata apa kita main telefon. Mungkin cikgu tak kata, jangan main telefon kita kata. Tapi kena ingat sendiri ya. Cikgu tahu kita main telefon tu. Jangan ingat cikgu tak tahu. Cikgu semua malas je nak cakap. Ingat, bila cikgu terasa kita tu, keberkatan tu hilang nanti. Ilmu nak masuk pun susah. Hati-hati ya adik-adik. Mungkin cikgu tak cakap, tapi nak cari ilmu ni bukan cari ilmu semata-mata. Nak cari keberkatan ilmu tu. Belajar elok. Fokus elok dalam kelas. Lepas tu yang pertama, fokus dalam kelas.
fokus dalam kelas. Okay, yang kedua, buat latihan. Buat latihan. Tak. Yang pertama, fokus dalam kelas. Yang kedua, buat nota. Nota dulu. Nota buat macam ni. Ni kan kata kajang kan. Pusket ke orang panggil. Buat macam ni. Tapi dalam tu dia macam ni sikit. Tak nampak. Tulisan terbalik kan. Tak apalah. Buat macam ni lah. Macam ni. Lepas tu highlight. Macam ni isi. Lepas tu ni macam benda tu. Lepas tu ni macam isi. Lepas tu dia macam huraian kan. Highlight lah warna lain-lain. Buat macam ni. Setiap bab buat macam ni. Contoh bab tu ada 3 line. Buatlah 3 line. Buat berdasarkan fahaman kita nota ni. Tulis macam buku tapi berdasarkan faham. Macam benda tu tak ada dalam buku tapi kita macam kita faham macam ni. Macam ni. Lepas tu kalau buat nota macam ni. Nota buat macam ni tak tak? Lepas tu selit lah dalam buku ke, dalam board dan file ke. Dulu Kak Rohana buat macam ni nota. Semua subjek buat macam ni nota. Kena rajin buat nota macam ni. Lepas tu highlight. Nak bagi senang faham. Nak bagi macam tengok dah tahu ni apa. Macam tu lah. Lepas tu buat latihan. Latihan dalam buku tu ada. Ataupun beli je buku latihan sendiri. Buat latihan dalam buku tu ada 2 cara. Pertama buat sambil tengok. Sambil tengok nota. Maksud tengok buku lah. Ataupun tengok nota macam ni. Buat sambil tengok nota. Yang ni memang akan mengambil masa yang sangat lama. Dan masa yang lama. Mula-mula tu boleh buat macam ni. Yang kedua, buat latihan. Yang pertama ni kan, buat latihan sambil tengok nota. Buat bukan buat aja, bukan baca bulat. Baca bulat tak payah dengan buat tu. Baca tu tulis muka surat mana. Soalan ni muka surat mana. A jawapan dia tu. Patutnya duduk muka surat mana, B muka surat mana, C, D muka surat mana. Dan bukan tulis muka surat saja, tulis pasal apa. Contoh menggunakan. Pepet ke itali. Cari dialog. Tulis tepi tu. Nanti bila kita nak exam senang rujuk. Kan? Tulis macam tu. Lepas tu yang kedua ni, buat soalan tu tak payah tengok apa macam exam, betul-betul exam. Lepas dah siap tu, semak jawapan tu kita kena cari nota balik lah kan. Lepas tu macam biasa tu tulis balik kat tepi tu. Dekat tepi A, B, C, D tulis apa. Ni sebenarnya A ni apa, B ni maknanya apa, C ni sebenarnya apa, D sebenarnya apa. A tu soalan tu tulis pasal apa, muka surat apa. Macam tu. Macam tu lah nak jawab untuk soalan yang kedua tu. Tajuk tak ingat masalahnya. Apa? Tak ingat lah ya Allah. Lupa sangat ni. Macam tu lah. Untuk yang kedua tu, fokus dalam kelas. Sebab benda tu kalau kita banyak kita tak faham. Board tu tulis sekali lah. Board macam tu kan, tulis sekali. Buat nota sendiri. Sebab nanti masa exam kita akan berpandukan yang tu je. Macam kita kena ingat lah board tu. Sebab banyak soalan guna board tu. Board. Tak ada board. Bibir besar, bibir kecil, sengau, lidah atas, lidah bawah. Betul kan? Asalnya betul dah tu. Kalau salah komen lah, nanti padam video ni. Macam tu lah. Board tu kena tulis betul-betul. Kena praktik tulis board bagi ingat. A kat mana, B kat mana, E kat mana. A, E, I, O, U kan. O, bibir bulat ke bibir hampar ke. Betul kan. Lepas tu yang tu fokus dalam kelas. Buat nota, buat latihan. Yang keempat ialah kalau tak tahu tanya cikgu. Tanya Cikgu Fazliana. Cikgu Fazliana tak makan orang pun. Masak je Cikgu Fazliana. Cikgu kalau macam ni apa, macam malu dalam kelas.
Biar bodoh seminit, biar bodoh 10 saat, biar bodoh sejam, biar bodoh sehari, dengan bodoh selama-lamanya. Faham? Biar kita tak tahu. Biar kita tak tahu sekarang. Biar kita tak tahu sekarang, tapi jangan tak tahu seumur hidup. Jangan tak tahu sampai exam. Exam baru kalau cikgu ni macam mana, cikgu saya tak faham. Serius cakap benda yang serius. Sorry kalau guna perkataan bodoh, tapi itulah faktor dia. Jangan malu bertanya, biar jangan malu. Malu bertanya sesat jalan. Macam tu. Malu bertanya sesat jalan. Okey, ingat elok fokus dalam kelas. Jangan main telefon, fokus dalam kelas. Sekolah kena rajin pi, dengan malas pi. Yang kedua, bila cikgu cakap, bila fokus tu tulis dekat yang nota-nota tu. Yang kedua, buat nota macam ni. Ataupun ada nota macam lain kau yang hampa suka, tapi ni lah yang banyak orang suka buat macam ni naknya. Tapi ikut suka hampa lah nak buat macam mana pun. Buat warna-warni sikit, highlight macam menarik sikit ni. Tak apa menarik ni, ada 3 warna je, buatlah bagi menarik sikit. Yang kedua, yang ketiga buat latihan. Latihan tu ada 2 jenis. Buatlah 2 jenis. Mula-mula tu buatlah yang latihan sambil tengok nota tu, tapi lambat sikit lah. Yang ketiga tu tu je lah. Yang tu 3 tip untuk ni. Dan nak cakap juga, bila cikgu ajak tu, balik tu jangan duduk tutup buku tu Cikgu ajak tu baliklah tengok sikit-sikit, buat sikit-sikit, belek balik, tanya kawan kau. Dan okay, tu je. Lepas tu analisis kritis kan. Analisis kritis tu ada soalan. Soalan pertama, dia selalunya kerana maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan sehati sejiwa? Kita tulis lah maksud dia apa, berdasarkan fahaman kita. Dia ada dalam teks. Yang kedua ada dalam teks, ada 3 dalam teks. Tu yang bawah, yang last tu yang kena buat apa, macam tanya antara apakah faktor bencana alam selain daripada petikan. Jangan ambil dalam petikan. Walaupun ada dalam petikan jangan ambil. Walaupun ada jangan ambil. Walaupun ada jangan ambil. Walaupun dia tak cakap selain daripada petikan, jangan ambil dalam petikan. Pikak sendiri. Pikak sendiri. Tulis isi, tulis huraian. Isi huraian contoh. Isi huraian contoh. Isi huraian contoh. Contoh. Macam isi tu tulis isi dia apa. Lepas tu contoh tu macam itulah contoh macam biasa. Yang ketiga tu tulislah kesan dia ke apa ke, bagaimana ke, mengapa ke jadi benda tu ke. Tu tanya cikgu Bazlana lain lah. 3 ayat tu, 3 ayat je kot. Isi tu buat elok. Yang tu senang dapat markah sebenarnya. Yang tu yang dalam PM ni yang antara susah sikit pun yang nombor 2 tu lah. Nanti ingat tadi tu kan. Yang tu lah yang susah sikit. Lepas tu yang tu je lah. Lepas tu analisis kritis. Analisis kritis tu jawab, tengok betul-betul, highlight betul-betul. Highlight betul-betul je penjawapan. Tengok elok. Tengok elok-elok ya adik-adik sekalian. Yang bertiga tu jangan tengok petikan. Jangan tengok, walaupun ada petikan jangan tengok. Pikak sendiri. Tu je dah nak cakap pasal TPM ni. Yang banyak membantu ni karangan. Karangan ni buat elok. Serius Amba cokap buat elok. Kalau ada tip lain boleh jawab nanti sendiri. Tapi ni saja share tip. Okay, itu saja. Semoga berjaya. Semoga dapat A BM. BM kena A. Kita orang Melayu, BM kena A. Macam tu lah. Selalu macam korang tu cakap tu, aku ni orang Melayu, mestilah BM kena A. Takkan kau kena dapat fail kot. Cakap dia macam tu lah. Macam benda tu macam beri kita semangat balik. Bukan nak kata D teruk, bukan nak kata fail teruk, tapi nak cakap bahasa kita kena memartabatkan bahasa Melayu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.